ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, hari ini program Celik Al-Quran, kita masuk pada surah yang pertama. Surah pertama yang kita akan lihat insya-Allah dan akan bantu semua penonton sekalian untuk kita memahaminya, dan untuk bagaimana nak beramal dengannya, lebih-lebih lagi yang mana yang berkaitan dengan solat kita, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan solat. Surah Al-Fatihah memang itu yang number one, itu yang pertama sekali dalam solat kita. Jadi kita lihat pada surah yang pertama itu, ya, insya-Allah. Jadi sebelum anda nak ingatkan lagi sekali bahawa Quran yang akan digunakan iaitu Mushaf Mufiq, yang diterbitkan oleh Yayasan Restu dan dicetak oleh Nasrul Quran. Ana tak dapat apa-apa daripada mereka, cuma inilah buku yang terjemahan yang anda akan gunakan, kerana ada faedah yang anda rasa perlu bagi para penonton sekalian. Jadi kita lihat kepada kitab ini. Kita buka yang pertama, lupa nak sebut juga. Yang ini Mushaf Mufiq, lagi satu mushaf yang ini yang tafsir terjemahan lafziyah. Dia sama juga, isi kandungannya dari segi terjemahan sama, cuma yang Mushaf Mufiq ni ada tambahan sedikit yang mana kita tidak rujuk sangat untuk program ini, insya-Allah, sebab kita ada matlamat dalam program ni. Matlamatnya nak mempermudahkan untuk penonton sekalian, untuk kita semua nak amal dengan Al-Quran, nak faham dan amal dengan Al-Quran. Jadi bila itu matlamatnya, ana tidak guna metodologi seperti kelas-kelas tafsir, kuliah-kuliah tafsir yang biasa. Tidak gunakan metodologi seperti itu, sebab metodologi seperti itu satu, dia panjang dan dia akan masuk perkara-perkara yang luar daripada ayat. Bukan luar pada ayat lah, maknanya dia pergi ke ayat lain, betul hadis lain, kemudian kata-kata ulama-ulama dan apa semua tu. Jadi kita kadang-kadang kita punya fikiran tu pergi jauh, kita tidak tertumpu kepada ayat, tertumpu pada ayat. Ana sebagai yang menerangkan, yang membantu sekarang ni, saya kena rujuklah kepada kitab-kitab tafsir semua tu kan. Tapi untuk program ini tidak disampaikan ini kitab mana apa semua tu, tak ada, tidak disertakan. Cuma nak sebutkan bahawa insya-Allah kita akan menggunakan tafsir secara tafsiran, nak memahami ayat-ayat itu dengan yang mana yang boleh dipertanggungjawabkan, yang mana ia berasaskan kepada ilmu. Ini penting ni, penting. Saya nak bagi contoh satu.
lihat kepada satu kitab tafsir yang sebenarnya dah lama ada di kalangan umat Nusantara, di Nusantara ni, iaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Ada beberapa jilid lah, banyak lah, dia besar, kitab ni besar, oleh Profesor Dr. Hamka. Jadi anda nak lihat kat sini apa yang beliau sebut tentang tafsir ini. Okey, kita nak baca, kita nak lihat depan ni insya-Allah surah Fatihah kan? Surah Fatihah. Dan ayat yang pertama bismillah. Tapi sebelum tu kita akan cerita juga tentang a'udzubillah supaya kita faham. Itu sebagai mukaddimah nak masuk kepada nak lihat kepada makna-makna ayat surah Fatihah. Tapi sebelum tu nak bagi tahu ni contoh kepada tafsiran yang tak boleh dipertanggungjawabkan. Saya baca daripada sini, saya baca daripada kitab apa yang ditulis oleh Profesor Hamka. Dia kata, menilik yang demikian itu dapatlah kita fahami apa sebab maka Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab. Nah, maknanya kat sini dia sebut nama surah Al-Fatihah, nama lain ialah Ummul Kitab dan juga Fatihatul Kitab. Sebab apa? Dia kata apa? Yang pada pembukaan maknanya apa sebab maka Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab dan Fatihatul Kitab yang pada pembukaan telah disimpul. Dengar betul pada pembukaan, maknanya di pembukaan Quran lah, telah disimpul isi dari 114 surah. Semua surah dalam Quran disimpul isi dalam surah Fatihah yang mengandungi, dia kata dalam 114 surah tu mengandungi 6,236 ayat. Ini yang sebut hari itu kan, 6,236 ayat dia semua terkandung dalam surah 114 surah dalam Al-Quran, dan itu semua disimpul isinya dalam surah Fatihah. Ini betul ni. Ini betul kata Profesor Hamka. Kemudian dia kata, okey, itu betul. Kemudian dia kata, kemudian ada pula penafsir berkata bahawa seluruh Al-Quran dengan surahnya yang 114 dan ayatnya yang 6,236 ayat itu semuanya tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Okey. Dan dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Maknanya orang kata semua ayat, semua surah, semua ayat semua terkandung dalam surah Fatihah, itu boleh terima. Itu boleh terima. Boleh diterima oleh Profesor Hamka di sini. Dan itu juga yang dikatakan oleh semua ulama lah, semua ulama tafsir. Tetapi di sini. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi. Dia berkata bahawa surah Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi dalam semua tadi tu, yang kata tu semua tersimpul dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah pula semuanya tersimpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia kata apa? Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Tuhan Allah kepada hamba-Nya dan kasih sayangnya sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya syurga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat kita terima, kata dia lah, kata Profesor Hamka. Masih lagi boleh diterima. Tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Di sini yang seronok ni. Ni seronok dengar. Sebab apa? Dia ada tujuan ni. Dia ada tujuan. Dia cerita tentang tafsir lah. Tentang tafsir. Macam mana dia nak tafsirkan tu. Dia biasalah gunakan sunnah. Macam kita sebut semalam. Baik. Sekarang ni, lepas tu dia kata apa? Dia kata, tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Kata je, Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba pada permulaan Bismillah. Dan selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata bahawa huruf ba pangkal Bismillah itu pun
tersimpul dalam titik huruf ba itu. Maknanya semua Quran dalam Fatihah. Lepas tu Fatihah, maknanya seluruh Quran itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua itu ada dalam huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kata apa lagi? Tersimpul dalam huruf ba pada Bismillah, permulaan Bismillah. Dan selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata, nampak dia belum lagi kata ni boleh terima tak boleh terima ni, dia kata. Dan selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata bahawa huruf ba pangkal Bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba tu. Ba ada titik kat bawah, kat situ semua makna dalam Quran semuanya termasuk dalam tu. Okey. Sampai di huruf ba dan titiknya itu, penafsir ini tidak mau mengikut lagi. Dia kata bab ni macam ni, dah sampai macam ni, dia tak nak ikut dah. Sebab apa? Dia kata apa? Sebab itu bukan lagi penafsiran berdasarkan ilmu. Itu bukan lagi penafsiran berdasarkan ilmu, tetapi sudah satu khayal. Allahu Akbar. Ini adalah Profesor Dr. Hamka. Dia seorang ulama di Nusantara yang telah menulis kitab tafsir yang besar, dan ini kata dia, bila bab penafsiran ni dia mesti berdasarkan ilmu. Jadi jangan pergi kepada yang khayal-khayal. Lepas tu dia ada sebutlah kenapa dia kata khayal. Mungkin ada orang katalah, ini kata Profesor Hamka. Profesor Hamka ni dia bukan sealiran dengan kami. Jadi Profesor Hamka cerita kenapa dia kata tak boleh. Kenapa dia kata tak boleh nak pergi ke situ. Dia ada terangkanlah dalam bab bahasa Arab, apa semua tu, itu kita tak baca, tapi kita baca yang ni, bab sejarah. Bab sejarah. Dia kata, baik, bagaimana akan disimpulkan ke sana? Maknanya simpulkan semua benda terkandung dalam titik ba, bukan titik lain. Titik huruf ba tu saja. Jadi bagaimana akan disimpulkan ke sana? Padahal baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memerintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, Abu Bakar yang kumpulkan tu, dia diperintahkan Zaid bin Thabit untuk kumpulkan Quran tu semua tu, maknanya ayat-ayat yang terpisah-terpisah apa semua tu dikumpulkan, disusulkan ikut dalam Al-Quran seperti yang Nabi dah baca dalam Ramadan terakhir, yang mana Nabi dah ajar dah semuanya susunan Al-Quran tu, ayat-ayat tu, surah tu, kan. Jadi dia kata bagaimana boleh disimpulkan ke sana, padahal baik di zaman Rasulullah ataupun di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya tengok pula ke setelah Osman bin Affan pula, mula Abu Bakar dikumpulkan, lepas tu Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga, dia pun ada memerintahkan membuat mushaf al-imam, mushaf yang standard. Yang ni dia kata, ini kira mushaf yang mana rasmi lah, kita kata rasmi. Dia kata sebut sebagai mushaf yang rasmi sampai sekarang. Pada ketiga keadaan itu, zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, ketika itu, pada ketiganya itu, huruf ba belum lagi bertitik. Huruf ba belum lagi ada titik masa tu. Jadi kalau tak ada titik, macam mana kita nak menyimpulkan semuanya tafsir itu sampai ke huruf ba, titik ba tu? Nampak sangat khayal. Sebab apa? Titik itu dimasukkan ke dalam huruf-huruf Quran itu hanya dikatakan kat sini. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf ba barulah diberi bertitik di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, atas buah fikiran daripada wali negeri Iraq iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Sedangkan berbaris fathah, ini baris atas, baris depan, baris bawah, tanwin, sukun terlebih dahulu daripada memberinya titik. Maksudnya itu dulu datang. Yang itu datang dulu. Titik tu datang kemudian. Maknanya titik tu nak memudahkan saja, bukannya dia sebahagian daripada penulisan Al-Quran yang asal tu.
Macam mana tafsiran boleh masuk ke situ? Kepada semua kandungan pergi kepada titik. Ini menunjukkan apa? Bila bab tafsiran, seperti kata Profesor Dr. Hamka, dia kata ini bukan lagi penafsiran berdasarkan ilmu tetapi khayal. Jadi maknanya tafsir kena berdasarkan kepada ilmu. Ini boleh rujuk kitab Tafsir Al-Azhar, muka surat 70 dan seterusnya dalam juzuk yang pertama, jilid yang pertama. Jadi itu boleh kita rujuk kalau siapa mahukan. Baik. Sekarang kita pergi kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ataupun kita kata surah Al-Fatihah secara umumnya, sebab kita nak sebelum Fatihah kita nak pergi kepada satu lagi yang kita biasa baca sebelum kita baca apa-apa ayat Quran, sebab ada ayat Quran yang suruh buat gitu, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qara'tal Quran fasta'idh fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu nak baca Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah, ataupun berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bila nak baca Quran, pelik tu. Kita pernah dengar macam mana? Biasa orang kata kalau syaitan datang ganggu, kalau jin datang ganggu, kita buat apa? Kita buat apa? Kita baca ayat Quran. Dia lari lah. Dia larilah. Jadi kalau baca ayat Quran, patutnya tak perlulah. Dia dah cukup dah baca Quran. Larilah semua. Semua syaitan-syaitan ni. Tapi dalam Quran disebut, bila nak baca Quran, minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Kenapa? Mudah je. Satu, itu kebijaksanaan Allah SWT. Allah tahu tentang makhluk-makhluknya, apa yang boleh berlaku. Allah tahu tentang kita. Jadi kena buat. Itu satu. Maknanya ini amalan kita ni. Amalan kita bila kita nak baca Quran, mana-mana, dalam solat ke luar solat, nak baca Quran, a'udzubillah dulu. A'udzubillah minasyaitanir rajim, dan masa tu memang kena di hati ingat bahawa aku minta lindung dengan Allah ni. Allah saja yang boleh lindung aku. Aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Sebab orang boleh tafsir, orang boleh baca, guna ayat Quran, guna hadis, dia boleh sesatkan orang juga. Boleh sesatkan juga. Oleh itu sebabnya banyak sekarang ni ajaran-ajaran sesat tu banyak sangat. Dan benda tu kadang-kadang kita tak sedar. Ada orang sebut, ada orang dengar, dia sebut aja, dia share aje, WhatsApp apa semua tu, dia share aje. Dia tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Sebenarnya dia menolong untuk menyebarkan kesesatan. Jadi sebelum baca Fatihah, sebelum baca Al-Quran, mana-mana surah pun, sebelum baca ayat, a'udzubillah dulu. Minta lindung daripada syaitan, kerana syaitan boleh buat kita sesat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kita buka kitab kita, tafsir terjemahan. Jadi kita ada janji yang nak katakan bahawa kita akan dalam setengah jam lebih kurang lah, setengah jam untuk melalui apa nama ni, setiap hari insyaAllah dalam setengah jam lebih atau kurang sikit begitu, untuk kita pergi pada ayat-ayat ni dan kita cuba faham dan kita tengok apa yang kita boleh amal, apa yang kita boleh baiki diri kita. Jadi tak perlu kepada panjang-panjang cerita. Jadi Ana tidak akan kait-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain-lain, kecuali kalau perlu sangat. Tapi Ana tidak akan buat macam tu seperti yang biasa dalam tafsir-tafsir. Bukan apa. Satu, sebab kita nak tumpukan pada ayat yang kita nak baca ni.
Kita nak tumpu pada ayat kita nak baca ni, dan memahami ni betul-betul. Dan kita akan ulang insya-Allah. Bila ada ayat kita kat sini, sebab kita guna perkata ni, terjemahan lafziah ni. Jadi bila terjemahan, bila baca je dia ada terjemahan situ. Jadi bila kita baca dan ulang dan ulang, jadi apa faedah yang kita dapat? Kita hafal maknanya. Jadi bila kita baca dalam salat, alhamdulillahirabbil alamin, tak payah dah buka Quran terjemahan lafziah, tak payah dah. Sebab dah ada dalam kepala dah, segala puji tu alham tu segala puji lillah, bagi Allah. Sebab kita duk baca itu, konsentrate pada ayat tu, kita tengok kupas daripada situ, apa yang kita nak ambil buah dia, faedah dia. Ya. Jadi kalau kita kait nanti kita jauh kan, kita tak ada tumpuan, tak ada pada ayat, kita lari kita punya konsentrasi. Satulah. Yang keduanya, ini penting juga, iaitu kita insya-Allah akan lalui juga semua tu. Ayat-ayat yang lain yang berkaitan kita akan lalu juga. Jadi ikutlah program ini, ikutlah dia punya daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah kita akan lalukan. Bila lalu pada ayat yang berkaitan, kita akan bagi tahulah yang ini ada kaitan dengan ayat sebelum kita pernah lalui. Jadi itulah pentingnya kita ikut program ini insyaAllah, supaya satu hari nanti kita dapat faham semua ayat Al-Quran. Yang kedua, dapat tahu makna-makna perkataan-perkataan yang Arab yang biasa dalam Al-Quran ni, dan juga kita akan dapat tahu mana-mana ayat yang mungkin ada kaitan tu. Bila kita lalu semua satu-satu, kita lalu, lepas tu kita akan rujuk balik. Ini pernah belajar dulu, kan. Jadi begitu. Baik. Surah Al-Fatihah, ringkas saja kita sebutkan bahawa surah Al-Fatihah ni ialah nama dia Al-Fatihah, ia pembuka. Surah Al-Fatihah ia adalah pembuka. Jadi pembuka biasanya dalam mana-mana kitab. Mana-mana kitab semua ada. Semua ada. Yang artikel tu mungkin tak ada lah. Semua kitab mesti ada ni. Apa dia? Pengenalan. Ada apa? Introduction. Ada apa? Muqaddimah. Dan Quran muqaddimah untuk dalam Quran muqaddimah dia apa? Surah Al-Fatihah. Jadi memang seperti yang kita baca tadi dalam kitab tafsir Al-Azhar tadi, dia cerita perbahasan tadi tu tentang terkandungnya semua ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau hakikatnya lah, kalau kata kalau tanya saya, nak terjemah surah Al-Fatihah ni berapa lama? 2, 3 kuliah? 4 kuliah? 5 kuliah? Tak, bertahun-tahun. Ialah masa yang diambil untuk mentafsirkan semua Quran. Itulah Fatihah. Boleh kata macam tu kan? Sebab terkandung semua ayat-ayat tu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau nak tahu Fatihah secara detail, semualah kena tafsir. Tapi kita tak perlulah susahkan diri macam tu, tak perlu susah diri. Yang penting kita faham Al-Fatihah tu intipati seluruh Al-Quran. Jadi itu sebabnya Allah suruh kita baca dalam surah, dalam solat, selalu baca dalam solat, kan. Jadi kita nak lihat sekarang ni dari segi kandungan isinya. Okey. Ada satu lagi yang nak sebut, iaitu dalam kitab yang ini ada, tapi dalam kitab ini tak ada. Ataupun dalam terjemahan yang ini, kitab yang lafziah ini, yang mana dia tidak ada beberapa tambahan-tambahan yang telah dibuat oleh Yayasan Restu, dia tak ada dalam kitab tu. Tapi dalam kitab ni ada. Jadi kita boleh rujuk. Nak tunjuk ke sini dekat belakang. Dekat belakang. Okay. Ini alhamdulillah, masya-Allah, mereka yang lakukan ini satu perkara yang baik, bagus. Dia letak kat belakang. Selepas apa dipanggil ni? Daftar surah. Selepas daftar surah, dia ada apa dipanggil sebagai khulasah Al-Quran. Khulasah Al-Quran yang ini.
Khulasah Al-Quran ni maksudnya apa? Maksudnya ringkasan isi Al-Quran. Jadi kalau lihat kat sini, dia kata khulasah Al-Quran. Dia pergi kepada nombor 1 surah Al-Fatihah, iaitu pembuka Al-Quran 7 ayat. Yang ini adalah Makkiyah. Ayat Makkiyah maknanya ia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Okey, lepas tu dia kata ayat 1 hingga 5 dia apa dia punya cerita? Dia punya cerita adalah akidah merangkumi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, keesaannya, kurniaan nikmat dan keimanan kepada hari akhirat. Masya Allah. Kata-kata tu cuba meringkaskan apa isi kandungan dalam ayat 1 hingga 5. Lepas tu dia kata ayat yang ke-6, ibadah termasuk persoalan doa, memohon pertolongan dan hidayah, ikhlas, istiqamah dan kesatuan umat. Oh, Masya Allah. Nombor 7 kata dia, minhaj kehidupan, iaitu pemilihan tata cara kehidupan yang benar dan diredai. Masya Allah, Masya Allah. Ana akan gunakan yang khulasah Al-Quran ni, ana akan rujuk juga. Jadi kita boleh faham apa maksud dia kat sini, kat mana ke ayat-ayat dia yang menyatakan benda yang disebut ni. Jadi dengan lihat khulasah ni, kita dapat faham secara menyeluruh apa cerita bab ayat-ayat yang berkaitan dalam surah tu. Ayat-ayat berkaitan dalam surah tu. Ini tak ada dalam yang ini, dalam kitab yang lagi murah lagi ni, yang RM70 rasanya. Tak ada dalam ni. Tapi dalam ni dia ada yang lain lah. Dia ada benda lain. Dia ada dia panggil sini apa dia panggil? Dia ada ni. Dia kata dia bukan kata khulasah, dia kata maklumat surah. Yang ini dia ada maklumat surah. Kecil dia tulisan dia. Maklumat surah dia kata dinamakan Al-Fatihah kerana surah ini adalah pembuka kepada Al-Quran, yang ini merupakan surah yang pertama dari segi tertib penyusunannya walaupun bukan dari segi penurunannya. Surah Al-Fatihah juga dinamakan juga Ummul Kitab, dan ia merujuk kepada keseluruhan makna Al-Quran. Asy-Syafiyah, iaitu yang menyembuhkan, tu nama Quran lain, nama Fatihah lain kerana ia memberi kesembuhan kepada penyakit rohani dan jasmani. Nama dia juga Al-Wafiyah, yang lengkap, kerana ia melengkapi makna keseluruhan Al-Quran, dan juga Al-Kafiyah, yang mencukupi kerana dengan membacanya ketika qiyam solat seseorang sudah memadai untuk sah, manakala tanpa membacanya, itu surah Fatihah, menyebabkan solat seseorang batal. Al-Asas namanya lagi kerana ia diibaratkan sebagai asas Al-Quran. Alhamd juga nama Al-Quran, nama surah Fatihah kerana ia bermula dengan kalimah ini, dan juga ia dinamakan apa? As-Sab'ul Mathani, kerana ia mempunyai 7 ayat. Itu ada ditulis kat sini, maklumat surah. Tapi maklumat surah tak ada pula dalam yang baru. Itulah dia. Yang mana dia ada kat sini, tak ada kat sini pula. Yang ada kat sini, tak ada kat sini pula, kan? Jadi InsyaAllah kita akan ambil mana-mana dua-dua ni, kita cuba baca dan supaya untuk manfaat semua. Untuk manfaat semua. Okey. Kita pergi kepada Bismillah dulu lah. Bismillah dulu. Ana dah sebut hari tu tentang Bismillah, tapi kita kali ni kita pergi sedikit lebih sikit, ambil masa sikit, ambil masa dalam 5 minit 5 minit sebelum kita habis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah, nama Allah. Ar-Rahman, nama Allah juga, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi itu dari segi lafziyah dia tulis macam tu. Baik, ana nak cerita satu lagi. Yang ini ana bagi tahu bahawa sebenarnya Bismi ni bila disebut dengan nama Allah,
sebenarnya kat situ dia seolah-olah menyebut dengan nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah. Dia maksud dia tu adalah dengan nama-nama Allah semuanya. Dia ada satu kaedah dalam bahasa. Anda sebut je kali ni, tapi lepas ni tak adalah buat macam ni. Anda sebut je untuk manfaat siapa-siapa yang ada faham, iaitu isim. Kataan isim itu adalah mufrad mudhaf, faya'um. Mufrad mudhaf faya'um. Yani dia adalah mufrad dan dia mudhaf, maka dia umum untuk semua yang disebutkan, benda yang disebutkan tu. Jadi nama isim adalah, maksud dia ke sini semua nama-nama Allah SWT. Semua nama-nama Allah. Jadi dengan nama-nama Allah, boleh terjemah macam tu juga. Boleh terjemah macam tu, dengan nama-nama Allah. Ini kita kena faham. Maknanya bila kita baca bismillah ni, kalau boleh bayangkan semua nama-nama Allah tu. Oh, semua kita sebut dengan nama-nama Allah tu. Tapi tak payahlah nak sebut tu, sebab cukup dengan bismillah ini kita seolah-olah semua nama Allah yang mana ada kat depan-depan. Depan-depan ni dalam kitab yang ini dia ada juga Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang cantik, iaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Baril Musawwirul Ghaffar, sampailah habis ke sini Ar-Rashid Sabur. Rashid Sabur. Jadi semua ada berapa sini? Ada 99. Bayangkan semua nama tu terkandung dalam bismillah tadi tu. Bismillah maknanya dengan nama-nama semua tu. Dengan nama-nama semua tu. Jadi itu kelebihan yang kita tahu. Kita tahu. Tapi lepas tu Allah sebut nama Allah yang dikhususkan, disebutkan selepas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sini diterjemah sebagai Yang Maha Pemurah, lagi satu lagi diterjemah sebagai Yang Maha Penyayang. Jadi sebenarnya nama-nama tu, dua-dua nama tu Ar-Rahman dengan Rahim, asal dia daripada perkataan yang sama dalam bahasa Arab, iaitu rahmat. Bahasa Melayu pun sama, rahmat lah. Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Jadi rahmat. Dan bila kita cakap pasal Allah yang mempunyai rahmat, dia bukan rahmat sikit-sikit. Rahmat bukan sikit-sikit. Malah rahmatnya terlalu banyak, terlalu. Jadi kita sebut Ya Maha, yang Maha. Rahmat Allah ni. Tapi ada juga nama-nama yang lain-lain lah. Nama-nama yang lain yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang mana Allah akan membalas benda yang tak baik. Jadi jangan kita fikir rahmat Allah selalu luas, lepas tu kita pun fikir tak apalah, buat dosa pun tak apa, tak ada masalah. Sebab Allah Maha rahmat kuat, dia punya rahmat dia luas. Salah tu, salah. Salah. Kalau tidak, kalau macam tu lah, tak payahlah Allah turunkan Quran, cerita tentang azab-azab semua tu, tak payahlah. Kan? Tak payah cerita semua tu. Sebab apa? Sebab Allah akan rahmati semua, lepas tu semua masuk syurga, dah habis cerita, tak ada orang masuk neraka. Tak ada. Jadi jangan salah faham, jangan salah faham. Malah ada satu kumpulan awal-awal dulu, dan benda kumpulan tu nak kira bukan satu kumpulan yang rasmi, tapi dia ada. Maknanya kefahaman macam tu ada. Iaitu dia kata siapa-siapa cakap la ilaha illallah, ataupun siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dia dah masuk Islam, sempurna iman dah. Tak payah kisah lagi pasal nak beramal, buat dosa pun tak apa, dia dah sempurna iman, masuk syurga. Habis cerita. Ada yang jenis macam tu. Itu dia digolongkan sebagai golongan sesat oleh ulama-ulama. Dia panggil murji'ah, golongan murji'ah. Kefahaman macam tu ada sampai ke sekarang. Tapi dia bukan panggil diri dia murji'ah ke apa ke, tak. Kefahaman, Ustaz kata ni, kefahaman tu ada. Dan jangan kita faham macam tu, jangan kita anggap macam tu. Jangan. Golongan sesat tu. Sesat. Baik, kita pergi kepada bismillah tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim disebut dua-dua tu sebab rahmat Allah itu ciri yang paling kuat kat sini.
bab rahmat dengan kemarahan Allah. Macam mana? Bila Allah marah, rahmat Allah akan atasi kemarahan Allah tu. Oleh itu kita lihat rata-rata orang buat dosa, orang buat jahat, orang bunuh orang sana sini lah, orang Islam kena tindas. Kita duk fikir kenapalah Allah tak boleh bantu ke? Kan? Allah tak boleh bantu ke? Kenapa ke? Sebenarnya ada sebab. Allah tak hapuskan semua terus. Sebab ada rahmat di situ. Rahmatnya bukan hanya untuk orang Islam saja, untuk orang kafir juga. Orang kafir juga. Jadi itu kita faham. Tapi rahmat orang kafir untuk orang kafir di dunia. Tapi untuk orang Islam dunia dan akhirat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita kena faham. Kenapa ada Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Kemudiannya kita ada sebut sebelum ni, iaitu Bismillah, apa maksudnya? Dia macam seolah-olah kita kata dengan nama Allah ni macam kita kata dengan kawan, ataupun kata dengan kereta. Kita sebut pada kawan dengan kereta. Dia tak tanya kita apa, kita tak cakap benda lain pun, kita kata dengan kereta. So, apa yang dengan kereta? Dengan kereta cantik. Apa maksud tu? Kan? Apa maksud tu? Jadi bila kita kata dengan ni, sebenarnya ada maksud dia sebenarnya. Ada maksud dia. Jadi ulama kata dengan di sini ialah kita baca bismillah ni untuk cari keberkatan, untuk meminta keberkatan daripada Allah. Keberkat maksudnya kebaikan yang banyak. Jadi berkat kita faham banyak kebaikan. Jadi kita nak minta berkat dalam apa-apa saja, bismillah. Itulah kalimah yang kita kena ingat. Nak ada berkat dalam apa-apa yang kita buat, bismillah, bismillah, bismillah. Sebut nama Allah tu, dengan nama Allah tu. Tapi adalah sunnah-sunnah Nabi ada. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Nabi ajar ni zikir dia, ini nak sebut ni. Contohnya nak keluar rumah, apa dia zikir dia keluar rumah? Nak keluar rumah, Nabi ajar Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi ajar itu. Jadi kita sebut yang itulah, sebab yang itu khusus untuk keadaan kita nak keluar rumah. Bila kita nak musafir, apa pula? Musafir ada juga. Bismillahirrahmanirrahim, sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya. Yang mana yang Nabi ajar tu? Itu masa nak pergi musafir. Bila nak masuk dalam masjid, apa dia? Ada doa dia, kan? Bila nak keluar masjid, ada doa dia. Bila nak masuk toilet, ada doa dia. Bila keluar, ada dia. Masing-masing dalam tempat-tempat tu ada yang Nabi ajar. Itu semuanya ada menyebut nama Allah. Jadi dia macam bismillah juga. Macam bismillah. Jadi yang mana ada khusus, kita amalkan yang khusus. Yang mana yang tak ada, kita baca bismillah. Nak minum, baca bismillah. Nak makan, baca bismillah. Nak menulis, baca bismillah. Nak apa lagi ya? Nak berceramah, bismillah. Semua tu maknanya nak minta keberkatan, kebaikan yang banyak. Satu lagi iaitu bukan hanya keberkatan. Kita kena ingat bahawa bila kata bismillah, kita nak apa? Kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Musta'inan billah, yakni kita minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan pada Allah. Sebab apa? Sebab kita memang percaya pada apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan langsung pada kita, semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak buat apa-apa pun mestilah dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah kena ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Aku minta keberkatanmu, keberkatan daripadamu, dengan meminta pertolongan daripadamu dengan apa yang aku akan lakukan ini.
baca Quran, mana yang aku nak baca Quran ni, aku minta keberkatan dan juga minta pertolongan-Mu ya Allah untuk baca Quran ni. Sebelum tu kita dah kata kena minta perlindungan kan, minta lindung, lepas tu minta tolong dengan bismillah. Jadi itu kita kena ingat. Ada rasa sampai situ je untuk kali ini. Bismillah dulu, bismillah dulu. Lepas tu nanti kita akan pergi alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin, sebab nak kena faham betul-betul ni. Kita nak daripada hati sebenarnya, bukan di mulut, bukan di lidah, bukan di lidah. Bukan di lidah. Sebab bila kita kata beriman, iman duk kat mana? Iman duk kat mana? Ulama kata iman itu ialah tasdiqun bil qalb wa nutqu bil lisan, atau tasdiqun nutqu bil lisan wa amalun bil jawarih. Maknanya iman itu ialah hati kita membenarkan, lidah kita menyebut, dan juga amalan tubuh badan kita beramal. Jadi bila kita buat amal apa-apa, kita nak tengok semua tempat-tempat tu, semua 3 tempat ni kita cuba libatkan. Baru complete. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta dengan hati kita, kita sebut dengan lidah kita, dan perbuatan yang kita nak buat ialah apa yang kita akan buat lepas tu, iaitu saya minta keberkatan dan minta tolong dengan Allah. Apa yang aku nak buat lepas ni, baca Quran dan apa-apa sajalah yang selepas tu. Jadi itulah yang kita kena ingat, insya-Allah. Bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, sampai situ saja insya-Allah. Semoga kita diberkati dan dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan usaha kita ini untuk membantu umat kita celik Al-Quran. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.